Buletin pagi bersama saya Helmi Yusof. Antara paparan 9 Januari, Terengganu kembali dilanda banjir. 3 pusat pemindahan dibuka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 3 lokasi di daerah Sepang iaitu Kampung Cicang, Jalan Sepang Salak Tinggi dan Taman Desa Indah dinaiki air berikutan hujan lebat lebih 1 jam petang semalam. Banjir menyebabkan 60 penduduk terpaksa dipindahkan. Mangsa yang dipindahkan adalah dari Taman Desa Indah membabitkan 18 rumah selepas air naik sehingga 1.2 meter. Pemindahan mangsa banjir dibantu pasukan bomba dan penyelamat Sepang. Banjir di Kampung Cicang pula membabitkan 20 rumah. Bagaimanapun tiada pemindahan mangsa dilakukan. Manakala di Jalan Sepang Salak Tinggi berhampiran pula, air naik setinggi 0.6 meter dan hanya menghalang laluan jalan raya. No. Dalam pada itu, daerah Kemaman Terengganu kembali dilanda banjir dengan 3 pusat pemindahan dibuka, menempatkan 125 mangsa daripada 37 keluarga malam tadi. Perkembangan itu bagaimanapun tidak ketara meningkatkan bilangan mangsa banjir iaitu sekitar 21,400 orang membabitkan Pahang, Kelantan dan Perak. Di Terengganu, 125 penduduk yang terjejas banjir di Kemaman ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara termasuk Balai JKKK dan Masjid Padang Kubu. Banjir kembali melanda kawasan rendah di Kemaman berikutan hujan lebat yang turun di pedalaman dan ditambah air laut pasang. Di Pahang, jumlah mangsa turun sedikit kepada 14,494 orang di 61 pusat pemindahan dalam 5 daerah malam tadi. Daerah Raub kembali dilanda banjir apabila 2 jalan utama dinaiki air. Bagaimanapun tiada mangsa yang dipindahkan ke pusat pemindahan di daerah berkenaan. Penurunan turut dicatatkan di Kelantan yang merekodkan 2,749 mangsa di 27 pusat pemindahan berbanding lebih 3,200 mangsa semalam. Di Perak, jumlah mangsa banjir menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat sekitar 4,041 orang di 5 daerah. Beralih ke laporan antarabangsa, polis anti keganasan Perancis mengepung kawasan di timur Laut Paris selepas 2 suspek adik-beradik dilihat berada di sebuah stesen minyak. Suspek terbabit dalam pembunuhan terancang di pejabat akhbar satira Charlie Hebdo yang meragut 12 nyawa. Perdana Menteri Perancis Manuel Valls bimbang kemungkinan suspek melakukan serangan susulan. 2 sumber polis berkata kedua-dua suspek dilihat membawa senjata api dan memakai jaket menutup kepala. Mereka menaiki kereta Renault Clio di stesen minyak kira-kira 70 km dari Paris. Pasangan adik-beradik itu dikenal pasti sebagai Sheriff Kochi dan Syed Kochi berusia lingkungan 30-an. Manakala suspek ketiga, Murad Hamid, 18 tahun, menyerah diri sejurus melihat namanya disiarkan. Unit Pengecaman Mangsa Bencana DVI Polis Indonesia berjaya mengenal pasti satu lagi mayat mangsa nahas pesawat AirAsia Indonesia di Hospital Bayangkara, Surabaya. Perkara itu disahkan oleh Ketua DVI Polis Jawa Timur. Katanya kini terdapat 14 mayat yang belum dapat dikenal pasti. Jenazah yang berjaya dikenal pasti itu adalah Joko Susino, 43 tahun. Majlis pengkebumian diadakan semalam. Proses pengecaman dilakukan menerusi cap jari mangsa. Setakat ini 25 jenazah sudah berjaya dikenal pasti termasuk 2 kru AirAsia Indonesia. Ketua Badan Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia Basarnas Hendry Bambang Sulistyo berkata sehingga kini 44 mayat sudah ditemui. 41 daripadanya sudah tiba di Surabaya, manakala 3 lagi berada di atas kapal termasuk kapal tentera laut di Raja Malaysia. Tambah beliau, pasukan Basarnas merancang mengangkat ekor pesawat berkenaan hari ini.